everyone, apa khabar semua? Sorry dah lama tak upload video because saya ada masalah. Holiday saya ada masalah, ada drama yang terjadi, tetapi saya akan sharekan kemudian hari. Sebelum itu, saya nak share satu video mengenai satu projek daripada Danofia, YouTube Danofia. Siapa tak kenal Dan dan Sofia kan? So, Sofia telah menjemput saya untuk menjawab beberapa soalan mengenai perkahwinan campur bersama dengan orang luar, orang yang bukan sahaja berlainan agama tetapi berlainan warga negara. Warga negara. So dia ada tanyakan kepada dia collaborate dengan saya serta Zua, Mami Zua di Canada. Dan saya rasa sangat interesting dengan soalan-soalan yang dipertanyakan. So korang kena tengok nak tahu apa jawapan saya dan apa soalan-soalan yang diberikan oleh Sofia, Danofia. Apa jawapan saya, bagaimana pengalaman saya, pendapat saya mengenai perkahwinan campur ataupun tips mengenai perkahwinan campur. Tonton video ini. Sangat interesting. Highly recommended. Okay? Sebelum tu saya nak kena keluar. Saya nak spend time bersama keluarga saya for the last few days ni. I'm so sorry sebab video saya amat lambat pada kali ini. Tapi sebelum itu korang enjoy dulu video yang dibuat daripada Danofia. So, selamat menonton. Happy watching. Saya sekarang berada di United Kingdom. Hari ini saya ingin membuat video. Banyak orang tanya mengenai soalan-soalan macam mana jumpa suami, macam mana perkawinan campur, kehidupan di luar negara. So hari ini saya ada dua tetamu istimewa yang juga berkawin campur. Salah satunya di sebelah kanan saya. Anda mesti kenal dia, Husna, daripada channel The Lucas. Good morning from Germany. Dan di sebelah kiri saya pula Zua daripada channel Mami Zua di Kanada. Hai, bersama dengan Mami Zua di Kanada. So kita akan interview diorang hari ini. Buat satu konten. Bagusnya kolaborasi ni, Mami suka sangat. Kita akan bertanya banyak soalan-soalan. Sebenarnya ramai juga yang tanya kan. Nak juga tahu bagaimana kita ni berkahwin dengan orang yang bukan sama dengan kita, iaitu budaya dan juga dari negara yang berbeza. Kita tengok apakah soalannya. Suami Mami ni berasal daripada Palestin, lahir di Jordan dan juga sekarang ni menetap di Kanada. Suami saya, dia separuh Italian dan separuh British, jadi dia mix. Tapi kami sekarang menetap di Spanyol. Suami saya orang Jerman, East Germany. Kami menetap di Hamburg. Lebih kurang dalam 3 tahun lah, macam tu. Kurang lebih sama dengan Mami Zua, masuk 3 tahun juga. Kami sudah berkahwin 16 tahun, so September ni insyaAllah akan sampai ke 17 tahun. Mami dan Sofia juga sama ni. InsyaAllah 2 orang lah anak kita. Sekarang kami ni mengandung, beza 1 bulan saja. Jadi Mami Zua akan melahirkan next month dan saya 2 bulan akan datang. Yang pertama si Tiara ini. Yang kedua Zain Isa. Nama kita dah release dah ni. 4 you all, 4 orang anak. Soalan ni panas. Michael pernah datang ke Malaysia pada tahun 2000 mengikut program Exchange Student Program dan dia menetap dengan family saya. Family saya adalah family angkat kepada Michael. Kita tengok daripada video yang saya ada pernah share, kisah cerita macam mana kami berkenalan. Dia tinggal selama setahun di Malaysia. Dari situlah kami kenal. So kami ni adik angkat, abang angkat. Dia adik. Dia muda daripada saya ya. Mami dengan suami Mami ni bertemu di internet. Masa tu Mami ni kakinya retak. Main ice skating, retaklah kakiku. Jadi maka bosan ni Mami di rumah. Jadi kita ni pun dah solo kan. Y'all. Terus kita pun mencari jodoh Muslim dan Muslimah.
Sekali Mami ni bertemu lah dengan Murad ya di internet. Di internet. Sama dengan saya ya, Mami. Saya pun bertemu dengan suami saya daripada dating application. Masa tu saya di Singapura. Jadi bosan kan juga. Masa tu saya ada juga lah relationship. Tapi tidaklah seserius sangat. Saya pun menggunakan this app untuk macam menghilangkan bosan. Sebab di Singapura saya cuma bekerja saja. Jarang saya have fun. Jadi buka itu yang dating application pun untuk menghiburkan saja. Sebab kadang boring kan duduk rumah habis kerja. Jadi chatting-chatting lah. Tapi tidak tahu pula sampai seserius itu. Well, Michael tu cinta pertama saya. So, mestilah tak pernah ada pengalaman kan. So, macam mana nak tahu yang dia tu betul ke cinta kita? Yalah, kadang-kadang cakap atau tulis tu tak bermaknanya betul-betul ikhlas, betul tak kan? Apa yang membuatkan saya rasa yakin yang dia benar-benar mencintai saya? Sebab saya tengok kesungguhan dia. Kata memikat hati saya dengan dia cuba belajar bahasa saya, dia cuba mengenali lebih dalam agama saya, dia cuba mengambil hati keluarga saya. Itu yang paling penting actually. Mula-mula tu saya memang tidak percayalah kalau si Daniel ni suka sama saya kan. Sebab dia ni jenis yang happy punya orang. Macam tidak pasti yang dia ni serius ke tidak. Jadi saya pun macam biasa-biasa sajalah chatting dengan dia. Tapi dia serius. Mau bawa saya jumpa keluarga dia. Kebanyakan lelaki yang saya kenal, dia orang takut untuk kenalkan saya dengan family dia orang. Tapi macam Dan, dia ajak saya ke negara dia, jumpa family dia. Dia selalu message saya, call saya, video call, mau jumpa, bawa makan, caring. Dia macam dengar saya punya masalah. You all, ini adalah insting kepada you all. Macam Mami boleh tahu insting kita ni macam mana. Oh, dia ni macam betul serius. Dari segi perbualan kita, hala tujunya, bagaimana masa akan datangnya kan. Tanya dah, bagaimana kalau saya dah suka kat awak ni, saya jumpa awak, saya suka awak, awak boleh ke kahwin dengan saya, ikut saya ke Kanada? Ya, jadi dia serius, betul serius tak jumpa lagi dengan kita. Tapi sebelum tu nak jumpa dulu, nak tengok kan. Jadi kita dah tahu dah you all. Dalam 2 bulan tak nak ambil masa lama lah. Popek-popek internet cakap-cakap kita dah kenalan 2 bulan. Huha-huha, dah tempah tiket nak tengok kita. Mami berdoa, solat tahajud pada waktu malam. Tak pernah terluga sampai di sini ni orang bawa kita ke Kanada ni, orang bawa kita ni. Tak terlintas di kotak fikiran Mami ni. Jadi itulah Mami ni bukanlah alim sangat nak cerita pasal solat tahajud tu sebagainya ya. Biasalah you all, dalam rumah tangga mana dia tak pernah bergaduh kan. Saya dengan Daniel pun selalu juga bergaduh. Saya ni jenis yang macam kuat marah sikit, kuat merajuk jugalah saya dulu. Tapi Daniel ni jenis dia tidak suka lama-lama. Dia selalu minta maaf dengan saya dululah. Pernah satu kali saya bergaduh dengan dia, saya tidak layan dia langsung sampai 2 hari. Tapi dia selalu macam bertanya kepada saya, try macam convince saya kenapa begini. Dia mau bawa berbincang. Dia jadi takut masa saya marah macam tu. Lepas 2 hari baru saya bercakap dengan dia. Dia terkejut tengok saya merajuk sampai begitu. Dia cakap kalau misalnya ada masalah, bagusnya cakap apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak mau dia buat. So tidak berpanjangan macam tu. Jadi saya sudah stop lah buat macam tu. Kalau bergaduh pun saya akan terus terang dengan dia. Saya tidak suka ini, tidak suka itu. So dia pun boleh accept lah kalau saya cakap macam benda-benda gitu, dia lagi suka. Jadi kami selalu bergaduh sekejap sajalah. Tapi sekarang ni kalau kami bergaduh pun lepas 5 minit ketawa lagi balik macam tu. Sebab dia selalu buat lawakan. Jadi saya pun kadang tidak boleh tahan lah. Orang kata bila bergaduh lebih mengenali each other. So gaduh-gaduh sayang kan. Kita benci tapi sayang pun pernah, betul tak? Benci tapi rindu pun pernah. So kita kena gaduh juga. Dalam satu perhubungan, bagi saya kita kena gaduh juga. Sebab kalau tak gaduh maknanya fake lah tu. Setiap manusia berlainan. So kalau tak bergaduh, macam mana kita nak kenal betul-betul seseorang tu? For me, every day saya belajar mengenali dia. Saya tak kata saya kenal dia 100%. Saya rasa belum lagi. Sama juga dengan dia jugalah. Setiap hari dia mengenali saya lebih better dan better dan better. Biasa je lah kita ni bergaduh. Tapi yang bagusnya, tak sampai 5 minit tau si Murad tu dia akan minta maaf dengan kita. Tak ada simpan bawa ke esok gaduh. Tidak lah. Mami ni kepala batu sikit. Susah lah nak minta maaf you all lah. Biar dia yang minta maaf dengan kita. Whoops, ini soalan
soalan panas juga ni. Sebab sesiapa yang ada boyfriend Jerman, diorang tahulah betapa orang Jerman tak romantik. Orang Jerman tak romantik sangat. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya tengok daripada pasangan cerita-cerita orang lain pun semua. Orang Jerman ni very direct. So, suami saya sebenarnya masa saya first time kenal, dia bukanlah seorang yang romantik lah. Tapi semakin lama semakin romantik. Sebab dia tahu saya suka orang yang romantik. Dia sangat romantik. Saya yang tidak romantiknya nih. Sebab kenapa dia selalu cakap I love you, you so beautiful. Dia cakap I'm so lucky. Dia selalu memuji-muji saya. Biarpun saya rasa saya ini tidaklah cantik sangat kan, biasa-biasa saja. Kalau misalnya saya masak, dia selalu cakap masakan saya sedap. Dia cakap baju saya cantik. Seperti yang kita tahu juga, orang Italian nih kan, dia ada darah Italian. Jadi dia nih jenis dia romantik. Dia sentiasa ingat birthday saya. Dia selalu bawa saya macam tempat-tempat istimewa, selalu surprise saya lah. Kadang-kadang Mami ni memang komen lah, you ni tak romantik lah. Jadi dia jawabkan balik kepada Mami ni, I'm romantic in my own way. Begitu kau nak jawab apa? Dah dia kata begitu. Yelah, cuci baju dia lah yang cuci. Mop rumah dia lah yang mengemopkan rumah. Kalau nak compare antara saya dengan dia, saya lagi panas baran. Saya lebih cepat melenting. Tapi saya lebih mudah cool down. Macam dia, kalau dia panas baran, dia susah sangat nak cool down, guys. Dia memang kita kena pujuk dia. Saya yang banyak-banyak kali give up. Saya rasa memang salah saya lah, saya yang melenting. Tapi bila dia melenting macam mana pun, saya memang akan sentiasa give up juga. Malas lah nak panjang-panjang gaduh. Itu kan. Dia tak reti menengking suara. Dia seorang yang lembut. Saya lebih ganas. Dia garang. Mereka garang orangnya juga. Tapi dia seorang yang penyabar. Very soft spoken and seorang yang sopan jugalah. Dibandingkan dengan orang-orang Jerman yang lain. Dia tak panas baran. Tapi sesuatu yang tak betul kan. Dia memang laser lah you all. Memang terus tegur. Tak adanya di sebalik ayat berpuisi-puisi. Tak adalah tempelak-tempelak panas baran. Tak ada you all. Memang orangnya memang baik. Bertanggungjawab baik. Gitu kan Tiara, Baba? Sedia lah dengan mama adik sayang. Daniel langsung, dia tidak panas baran. Dia kadang dia marah kalau dia macam tidak suka dengan sesuatu. Tapi dia nih, jenis dia akan cakap kalau dia tidak suka. Dia akan cakap macam ni, misalnya saya buat sesuatu benda tuh dia tidak suka, dia cakap lovely. Dia akan sweet lah cakap, the way that you say things like that is not so nice. Dia akan explain dengan saya kenapa dia tidak suka, sebab dia tidak suka cara saya bercakap, dia tidak suka. Dia akan explain. Jadi kita understand. That's good that dia bagi tahu saya yang dia tidak suka benda tuh. Jadi saya tidak akan buat benda yang sama lagi yang dia tidak suka. Selama saya berkahwin dengan dia, saya belum pernah lagi nampak dia marah sangat-sangat. Mungkin dia kadang dia marah, tapi dia bukan marah dengan saya lah. Misalnya dia di satu kedai ni, kita pergi kedai, tiba-tiba orang tuh cheat on kita kan. Dia yang membuatkan dia marah, dia akan marah di situ. Bagi tahu orang tuh yang dia marah. So saya pernah nampak dia marah macam itulah. Yang Mami nampak suami Mami ni dia orang yang penyayang. Tapi dia tak tunjuk lah bila ada orang. Sangat bertanggungjawab dan sangat rajin bekerja. Menurut kawan Mami yang mana berkahwin dengan orang luar, dia orang memang sangat-sangat bertanggungjawab di atas family. Dia ni seorang yang sangat punctual. Contohlah nak beli lauk, pukul 12 kata nak beli lauk, nak pergi sini. Pukul 10 tu dah bersiap dah ya. Get ready. You bila nak get ready ni? Kita baru lepas sarapan you all. Mami ni orang yang tak berapa organized. Tapi dia sangat organized. Dia tak suka rumah bersepah. Baju dia dah basuh. 2 hari kau tak lipat lagi atau tak hanger kau punya baju tu. Dia ambil bakul tu. Dia keluarkan bakul tu you all. Dekat tengah-tengah bilik kita tu. Walaupun bakul tu berada di dalam bilik closet Mami punya baju, dia tarik. Tapi baguslah, ada bagusnya, ada keburukannya lah. Mami stres lah you all. Kena cepat lah nak uruskan segalanya. For me, paling penting kalau nak cari lelaki, carilah lelaki yang pandai. Pandai. Sebab apa tau, pandai ni tak kisahlah dia hidup susah ke dia hidup senang, tapi kalau dia pandai menghandle sebuah keluarga. Saat dia gunakan otak, dia bukan just guna hati saja, tapi penyabar dan bertanggungjawab. Of course lah dia handsome.
Tapi itu bukannya poin pertama saya yang saya rasa dia hasil saya terpikat. Tidak, sebab dia bukan taste saya sebenarnya. Even kita orang dah berkahwin semua tu lebih nampak lah. Dia sebab dia sangat seorang bertanggungjawab. Dia kerja rumah bukan saya seorang saja yang melakukan. Dia banyak tolong saya. Yang saya berkahwin dengan dia, saya tak pernah cuci toilet. Dia yang cuci toilet. Sebab apa? Sebab bukan dia suka cuci toilet, sebab dia cuci toilet lagi bersih. Tak, bukan. Sebab kalau kita cuci toilet, dia punya level nak cuci toilet bersih tu sangat tinggi, guys. Dia nak macam very detail. Saya kau buat lah. So, tapi dia boleh buat, dia sanggup buat. Tapi sebenarnya saya tak langsung meringankan kerja saya, kan? So, tak adalah, dia depends sangat-sangat 100% semua kerja rumah saya yang buat. So, kadang-kadang dia masak, kadang-kadang dia vacuum, kadang-kadang dia mop. Kalau mood dia baik, lagi dia kemas rumah macam-macam. Tiap hari Sabtu atau Ahad memang kami akan spend a few hours untuk kemas rumah. So, kita berdua bekerjasama. Dia ni sangat family oriented. Dia sangat sayang dengan family dia. Bagi dia, family number one. Dia sangat sayang sama mama dia, sama family dia. Dia sangat rapat dengan dia punya family lah. Cara dia treat dia punya parents, macam tu juga cara dia dengan kita orang. Dia sangat-sangat bertanggung jawab. Dia akan buat apa saja untuk keluarga dia. Dia juga rajin tolong saya mandikan Ariana, tukar baju Ariana setiap pagi dengan petang. Dia akan tolong saya. Dia akan make sure something yang dia buat tu akan memudahkan saya. Dia selalu mau memudahkan saya. Misalnya, saya penat betul nih, Ri. Lepas tu dia cakap, what can I do to help you? I don't know. You have to find something. Saya cakap macam tu. So, dia akan tolong saya, tolong masak. Kalau saya marah, saya punya marah tu selalu hilang. Sebab dia selalu tolong saya, dia selalu calm saya down, Daniel. Sebab tu saya sangat suka dengan perangai dia yang macam tu. Tiara, thank you Tiara. Contohnya, macam kalau kata aktiviti luar kan, dia memang tak suka you all. You all jangan harap lah ya, Mami ni nak pergi camping. Nyamuk gigit pun tak boleh, bengkak-bengkak badan. Lepas tu kalau kita shopping you all, shopping very the rushing you all. Mami memang tak suka you all, ya Allah. Nasiblah Mami ni sekarang ni dah boleh drive sendiri. Lagi seronok kita pergi dengan anak kita je. Kalau tak you all, belum lagi kita turun kereta. You cepat sikit je. Ni. You all, macam mana kita nak enjoy kita pergi shopping you all? Nak cepat-cepat mana boleh kita perempuan. Kalau tak ada dalam satu kedai tu 1 jam. Kat shopping mall tu lebih kurang 3-4 jam. Bukan perempuan. Ya you all. Ini rushing kita. Belum lagi sejam dah disuruh balik. Mana maunya kita you all. Kadang-kadang naik hantu juga kita ni. Ya. Cik, macam susah dah jadi kelemahan pula. Sebab dia lebih banyak kebaikan daripada kelemahan si Michael ni untuk saya lah kan. Of course semua orang ada kelemahan, tapi mungkin saya macam dah terima kelemahan dia kot. So macam apa kelemahan dia kalau macam tu? Okey lah, dia bukan seorang Muslim yang sempurna, mu'alaf yang sempurna, tapi tu saya tak disalahkan dia sebab salah saya juga kan. Orang Jerman ni very direct. Dia tak fikir apa orang tu punya perasaan kadang-kadang. Even though it's getting better, saya dah kenal dah orang Melayu macam ni Michael ni. Tapi kadang-kadang terkeluar jugalah Jerman dia tu yang dia cakap je tanpa fikirnya boleh terguris hati orang. Tapi dia cakap tu betul. Cuma dia tak bina ayatnya macam sweet-sweet. Kita orang Melayu kan pandai nak jaga hati orang kan. So kita sweet-sweet, kita buat ayat. Kita susun ayat betul-betul sebelum kita nak tembak. Betul tak? Tapi dia macam kadang-kadang terlintas dia. Dia cakap macam, oh my god. Menusuk kalbu ayat dia. Macam tu. Dia hardworking sangat. Sebab kadang-kadang pun berjadikan satu kelemahan kot. Sebab dia macam terlalu banyak sangat kerja, terlalu fokus dengan kerja. Kadang-kadang macam saya rasa dia susah nak cari balance tu. So kena macam remind dia, every time kena remind dia. Macam kena main tarik-tarik tali dengan dia. So itu kelemahan dia, dia susah nak balancekan lah. Dia bukanlah pandai masak sangat. Tapi tak apalah kan, benda tu saya dah terima. Saya bukan nak dimasak pun, saya tak expect pun dia nak masak. Kalau saya suruh dia buat sesuatu, dia akan lupa. Saya selalu mau ingatkan dia. Kenapa dia selalu lupa? Sebab dia terlalu fokus dengan dia punya kerja. Dia selalu ingat kerja. Misalnya saya cakap, okay, kalau kau pergi sini nanti, tolong buat ni. Dalam 5 yang saya suruh dia buat tu, mungkin 3 saja dia buat. Kali dia balik rumah, 2 tu dia sudah lupa. Saya cakap, yang 2 lagi mana? Oh no, forget. Kalau dia tengok TV ataupun dia tengah fokus on something, kita tengah bercakap dengan dia.
kau tau kah yang ini macam gini kan. Saya tadi pergi pasar beli ini, lepas tu, you understand or not? Saya cakap macam tu. Dia cakap, what did you say? Dia cakap macam tu. Geram kan? Siapa tidak geram? Saya geram tau. Kadang-kadang saya tarik telinga dia lagi. Dia cakap, sebab kau selalu membebel. Saya tidak tahu yang kau membebel ataupun yang kau ni tengah bercakap dengan saya. Boleh dia jawab macam tu. Misalnya saya suruh dia jaga Ariana, dia kasih biar saja tu Ariana main macam terjatuh ke. Dia macam biarkan saja. Dia biar dia kena learn. It's good thing, but tapi kadang kalau kita boleh elakkan, kita elakkan. Dia macam, dia train si Ariana to be strong. Tapi saya selalu macam worried. Itu pun satu kelemahan dia juga. Apa yang tak suka? He is a very good eater. Dia boleh dicapak mana-mana saja. Sebab dia memang very easy lah. Roti canai, char kway teow, sate. Itu memang emas. Tosai. Tengok ada banyak pula. Itulah. Banyak sebenarnya makanan Malaysia memang semua kegemaran dia lah. Sate lah dengan kuah kacang. Dia memang suka. Mami tak adalah nak buat makanan tu bila ada occasion je kan. Mami kadang-kadang bila rasa tekak nak makan kat sini all, memang terus je masak. Buat je sate kat rumah. Ini kuah kacang. Mami dah belajar dah. Sedap lah. Daniel ni dia jenis makan sayur-sayuran saja. Makan vegetarian. Jadi dia suka macam makanan misalnya nangka masak kari, nangka masak lemak, semua tu dia memang suka. Yang beransurkan sayur, dia tidak memilih. Cuma tiada meat, tiada macam daging di dalam dia boleh makan. Sup apa saja saya masak, dia akan makan. Rasa buah mangga kot. Mangga. Durian tu boleh lah masa ada musim kan. Masa ada musim tu dia makan. Durian dia suka. Even kat sini, Mami beli yang frozen you all. Dia makan. Belimbing, dragon fruit, itu memang dia suka. Langsat, longan. Durian Belanda, dia suka. Durian pun dia suka juga. Longan, mata kucing, tarap, macam-macam buah. Kebanyakan buah di Malaysia dia suka. Dia suka di Malaysia sebab kita ada banyak exotic punya fruits. Jadi dia sangat suka dengan kita punya buah-buahan. Family Mami tak ada masalah. Kalau penerimaan keluarga saya dengan Daniel, keluarga angkat saya, bapak angkat saya lah terutamanya, dia memang tidak mau saya berkahwin dengan orang jauh. Tapi setelah dia kenal si Daniel serius dengan saya. Jadi dia pun sudah tua, dia cakap dengan saya, ini pilihan saya. Jadi dia pun okey. Saya cakap saya mau kawin dengan Daniel, yang penting dia boleh masuk Islam. Dulu dia bilang dia tidak mau saya kawin dengan orang luar, saya kena kawin dengan orang Malaysia ataupun orang Sabah. So, saya tidak akan dibawa ke mana-mana. Tapi sekarang dia sudah tua, so ikut pilihan saya. Kalau saya suka, it's up to me. So, kami bercinta 5 tahun lepas tu baru kahwin. So, memang diorang dah tahu dah yang kita orang akan kahwin. Even diorang macam lebih hope yang bila nak kahwin. Macam tu kan. Family saya macam memang kalau boleh nak kahwin cepat sebab untuk mengelakkan fitnah dan benda-benda yang tidak diingini berlaku kan. So memang for me, diorang memang happy bila dengar kita orang nak kahwin. Dari segi budaya, dari segi makanan kan. So banyak yang Mami pelajari di sini. So far Alhamdulillah kita boleh adapt. You all kena sentiasa positif. You all sentiasa ingin belajar benda baru. So minda you all akan terbuka. Kadang-kadang ada orang dia kahwin dengan orang luar tapi minda dia masih lagi diceruk sana. Jadinya dia tak boleh lah nak berkembang. Tak boleh nak terima orang lain punya budaya. Saya rasa macam lebih lah sebab kita nak kena memahami budaya diorang. Kita kena banyak sangat sifat toleransi. Tak boleh ikut apa kita punya kehendak ke style kita sahaja. Sebab kita kena faham dia datang daripada keluarga yang budaya sebegitu. So kita tak boleh tiba-tiba sebab kau dah kahwin aku, kau kena ikut 100% aku. Tak. Sama juga dengan diorang. Diorang pun kena faham. Diorang pun sama juga dengan kita. Diorang pun kena faham yang kenapa I cakap Melayu di rumah contohnya. Kenapa I celebrate Hari Raya di Germany. Walaupun sini tak ada orang celebrate. Tapi diorang pun play along juga. Diorang pun celebrate sama dengan saya. So, kalau kita nak orang respect budaya kita, kita pun kena respect budaya orang. Lebih mudah sebenarnya kahwin dengan orang sesama agama kita, sama dengan budaya kita. Kita tak payah nak pening kepala, nak fikirkan. Contoh ni akan bagi satu isu, tapi I hope you guys terima contoh ni dengan baik. Bila anak saya dilahirkan, parents-in-law saya bertanya, kenapa kamu tulis religion di Islam? Kenapa kamu tak biar dia besar dan dia sendiri choose agama dia? Saat ni dia muda lagi, dia kecil lagi, dia tak tahu apa-apa, korang dah bagi masuk Islam. Saya hanya berdiamkan diri sebab saya tak nak ada pergaduhan. So, saya serahkan kepada husband yang bercakap. Tapi Alhamdulillah, husband saya
pandai nak jawab. Tapi daripada situ saya kena sabar lah. Kalau kita dengar, kita rasa macam kecil hati kan. Tapi kita tak boleh kecil hati. Kita tak boleh kecil hati sebab orang tak tahu. So husband saya jawab sebab bagi kami berdua, Islam adalah yang terbaik. So kami nak yang terbaik untuk anak-anak kami. Diorang diam. Diorang tak bantah. Cuma diorang nak tahu. So kita kena prepare jawapan tu. Kita kena sediakan jawapan. Diorang bukan tanya sebab diorang nak provoke atau diorang nak bantah. Tidak. Diorang nak ada jawapan. Diorang tak halang. Banyak sangat perbezaan dia, terutamanya bahasa. Kalau kita tidak pandai cakap bahasa Inggris, sangat susah lah berkomunikasi dengan orang luar, terutama orang Europe ataupun orang dari negara luar, bukan Malaysia yang berbahasa Melayu. Jadi bahasa sangat berbeza. Jadi kita kena belajar new culture juga. Perbezaan daripada segi makanan, cara diorang lain sikit, cara kita pun lain. Kita ada adat-adatnya, diorang pun ada adat-adatnya berbeza. Jadi banyak perbezaan dia lah antara orang Asia dengan orang Europe yang saya nampak. Okay, ini interesting ni topik. Mami boleh makan makanan Arab. Suami mami pun boleh makan juga makanan Malaysia. Jadi mami ni di rumah hanya memasak makanan Malaysia sahaja. Makanan Arab kalaulah kan kita betul-betul lah mami ni teringin baru mami masak. Suami pun teringin. Kadang-kadang kita ni biasalah mak mentua tidaklah berapa jauh. Sejam macam tu selalu kita makan lah ke rumah dia. Kecuali pedas. Dia tak tahan pedas. Janganlah terlalu pedas kalau masaknya. Kita pun kena tahulah suami kita ni Sebab memang berlainan. Sangat lain. Kita ni masak dengan rempah ratus banyak kan. Lepas tu kita punya rempah-rempah ni kuat bau dia. Bertanda, contohnya kunyit. And then kita banyak gunakan minyak, percik-percik. Betul tak kan? So mula-mula tu memang agak susah juga sebab diorang punya cara masak is very clean actually. Makanan-makanan diorang is very simple and clean and tak berkecap. Kita punya cara masak ni banyak berkecap. Kan? So untuk diorang pun mula-mula susah juga nak terima sebab bila saya masuk dapur je memang hancur dapur tu. So saya kena jaga-jaga. So stress lah juga kan. Tapi saya dah faham dah. Thank God lah diorang pun cuba memahami itulah cara style masak kita. Dapur diorang ni memang very clean. And then tengok white punya dapur kan. Betul seperti apa yang Husna cakap tu, macam tu lah. Saya kan European kan, diorang punya style memasak ni macam cepat, bersih dan tidak berbau, tidak banyak gunakan minyak, healthy lah kebanyakan diorang punya masakan. Tapi yang kita punya cara masakan dia ni banyak pakai minyak, memasak lama macam rendang segala tu kan masak lama. Tapi Daniel ni dia suka makanan macam kita Asia. Dia lebih suka makanan macam kari-kari, banyakkan guna halia, herbs tu dia sangat suka. Jadi saya di rumah saya selalu masak, banyakannya gunakan herbs macam kita di Malaysia. Jadi dia sudah terbiasa dengan makanan kita dan dia sangat suka juga. Mami dengan Murad bercakap dalam bahasa Inggeris. Tiara ni mami cakap Melayu, campurlah English, campurlah Arab. Si Murad cakap Arab lah. Mudahanlah kita doakan si Tiara ni masuk ke kepalanya dengan 3 bahasa. Kami ni memang hidup dalam 3 bahasa dari kecil lagi. Melayu, Jerman dan English. So bahasa kami tak cakapnya kami hanya banyak bahasa Melayu atau banyak bahasa Jerman, bahasa English. Rojak. Kita bercakap dalam satu sentence tu mesti ada 3 bahasa. Sebab tu kadang ada jugalah anak saya macam ada problem with bahasa confusing tapi sekejap je. Tapi tak semua pun yang macam tu. Macam Laila is very good in language, any language. Dia memang senang. Yang saya perasan yang problem with language is Sophia. But then now she's getting better. Tapi yang bestnya, kita ada bahasa secret language kita lah. Kita boleh pilih mana kita nak. Kalau ada tetamu Melayu, kita cakap bahasa Jerman. Kalau ada tetamu Jerman, kita cakap bahasa Melayu. So itu kelebihannya bila tahu banyak bahasa. Tu saya cakap dengan anak-anak saya. Belajar bahasa tak rugi. Kami kan tinggal di Spanyol. Jadi selalunya kami bercakap dalam bahasa Inggris. Tapi saya pun mengajar Ariana berbahasa Melayu. Setengah bahasa Melayu tu Ariana akan paham. Bagus juga lah untuk dia. Sebab di sekolah dia sudah belajar Spanish. Bapak dia dengan saya bercakap bahasa Inggris. Dan saya pun cuba untuk terapkan ataupun biasakan dia mendengar bahasa-bahasa Melayu. Di masa akan depan dia boleh berbual dengan keluarga saya di Malaysia. Diorang kan di sana jarang yang boleh berbahasa Inggris. Jadi kita kena juga ajar anak kita untuk berbahasa Melayu. Jadi diorang boleh berkomunikasi. Banyak beza. Banyak bezanya lah.
Tak ada masalah langsung tau. Dari segi nak sesuaikan diri, korang hantarlah kat ceruk mana, insya-Allah boleh. Okey, di sini di Kanada ni terkenal dengan dia punya extreme weather. Dia punya musim winter pun lama. Kesejukannya juga amat menggila. Sekarang ni negatif 17 dengan beranginnya 18 memang sejuk tau. Mami suka sangat sebab ini sesuatu yang baru kepada Mami. Dan Alhamdulillah, Mami boleh menerima keadaan dan cuaca di sini. Mula-mula memang susah lah mau menyesuaikan diri tinggal di negara orang. Dari segi makanan, cuaca, memang sangat susah kita menyesuaikan diri dengan cara di orang lain, cara kita di Malaysia lain kan. Tapi saya sudah tinggal di sini dalam 2 tahun saya rasa. Banyak juga lah saya belajar. Pakaian kita macam mana mau pakai, layer. Kan sini kan cuaca kadang sejuk, kadang panas. Kan dia ada 4 musim. Jadi kita kena pandai memilih pakaian. Kita kena juga pandai mencari makanan yang kita mau masak. Kalau kita masak sendiri, kita boleh juga lah masak macam masakan kita. Cara kita menyesuaikan diri itu terpulang daripada kita lah. Biarpun kadang-kadang saya merindukan banyak makanan Malaysia, banyak culture Malaysia yang saya rindu. Saya selalu rasa mau balik sana. Bukannya senang lah, tak semudah bagaimana orang Malaysia menerima penerimaan orang luar. Depends daerah mana. So saya pernah tinggal macam-macam daerah dekat Germany ni. Saya pernah tinggal di kawasan perkampungan, bandar, dan apa yang saya nampak di kawasan perkampungan agak susah juga penerimaan dia dengan orang luar negara. Tapi tidak bermakna mereka macam tak treat orang luar negara tu baik lah. Cuma orang tak boleh tolerate. Misalnya macam kalau Jerman punya culture macam ni, kalau orang luar negara dia ada bawa culture dia yang lain, diorang macam nak, kau tinggal kat Germany, kau kenalah ikut cara sini, macam tu. Ataupun bila orang luar negara cakap bahasa lain, so diorang macam tak faham kenapa duduk kat negara kita tapi cakap bahasa lain, macam tu, faham kan. Tapi bila di bandar, mereka lebih fleksibel. Arti culture kan, ada macam-macam negara pun very international, so mostly pun semua orang boleh cakap English, so dia agak fleksibel. Especially di Hamburg ni terlalu banyak orang Turki, orang-orang Middle East Asia. So orang-orang Jerman dah macam memahami dah culture luar negara, so agak mudah. Tapi saya dengar, saya pun tidak pasti, tapi saya dengar macam di Munich, di South Germany agak sukar juga. But so far saya tak pernah, daripada segi pengalaman sendiri, saya tak pernah ada pengalaman yang buruk, macam kena boycott, kena bully. Tidak, saya tidak pernah kena macam tu. Orang di sini as a Canadian kan, yang di sini ni kepada foreigner, Mami rasa dia orang menerima dengan hati yang terbuka, sopan santun. Di Spanyol saya tiada masalah. Penerimaan dia orang sangat baik. Orang-orang sini sangat-sangat baik. Mereka sangat friendly. Dia orang sangat sayang dengan budak-budak. Jadi kita tidak rasa yang macam kita ni orang asing. Dia orang sangat membantu, selalu bertanya kalau kita perlukan ini, perlukan itu. Dan saya rasa macam saya tidak disisihkan. Dia orang tidak kisah kita dari mana, di mana-mana kita pergi, mesti orang kita tidak kenal pun, hola, buenos dias. Saya boleh katakan Spain ni adalah tempat yang sangat friendly dan orang-orang di sini sangat baik hati. So, tips yang boleh saya bagilah setelah 16 tahun berkahwin, 20 tahun bersama, mempunyai perhubungan bersama orang luar negara, berbeza budaya, kena sabar of course, dan kena sangat faham memahami. Itu penting. Kita tak boleh macam fikir hanya pada kita sahaja. Kita kena try fikir macam mana perasaan dia kalau dia kat tempat kita. Macam tu. Contoh-contoh nak kasih ni macam agak susah juga nak kena fikir. Macam saya nak cakap pasal Christmas pun, nanti kan ada juga orang akan salah faham. Orang yang tak ada dalam situasi kami akan susah memahami mengapa kami melakukan sedemikian. Tetapi saya sudah bertanya dengan macam-macam pasangan yang dah hidup berapa puluh tahun bersama. Memang saya tak jumpa yang kalau orang yang macam just extreme ikut kita punya budaya 100% sahaja and tinggalkan ketepikan langsung budaya keluarga di sebelah sana. Kalau macam tu mesti akan end up perceraian. Actually bukan daripada side kita, daripada side pasangan kita pun kita kena faham. Kalau pasangan kita boleh memahami kehendak kita, so apa kata kita pun sama cuba memahami kehendak diorang jika ianya tidak bertentangan dengan agama. Ya, susah nak cakap pasal benda agama ni, agak very sensitif kan. Tua ada anjing. Kita tak boleh sentuh anjing, betul tak?
Tapi tak bermakna sebab kita tak boleh sentuh anjing, kita kena cakap kat orang, kau kena buang anjing tu. Sebab aku tak boleh datang rumah kau. Tak boleh lah macam tu. So agama Islam ni mudah. Saya tak nak tunjukkan agama saya ni menyusahkan orang. Saya nak tunjukkan sebenarnya agama saya ni sangat mudah, sangat memahami. Macam-macam situation ada dia punya solution. So kalau diorang boleh bela, saya boleh je datang rumah diorang walaupun anjing berkeliaran, kan? Samak punya cara ada, kita jangan sentuh dia, and then dia tak sepanjang masanya basah anjing tu, kan? And kita janganlah tunjukkan umat Islam ni membenci binatang. Tidak betul. Saya pun tak nak sampaikan benda macam tu. So actually agak sukar untuk saya. Saya nak mengajak anak mertua atau kawan-kawan Jerman saya yang agama Islam ni bukanlah membenci binatang, tapi kadang-kadang certain orang bila diorang dapat daripada story-story yang lain menunjukkan sangat yang macam kita ni betul-betul hate anjing, hate khinzir, kan? But it is not like that actually, kan? Ya betul, kita kena macam saling bertoleransi. Kita sentiasa ingin belajar benda baru lah. Kita tidak boleh pikir pasal diri kita saja. Kita kena juga pikir pasal family daripada sebelah suami kita. Pertama, you all kena terima yang you all akan pelajari adalah budaya baru. Segalanya baru, tak sama. Orang lelaki Melayu dengan orang lelaki luar negara berbeza. Jadi you all kalau kata yang so touching tak boleh terima dengan kata-kata pedas ataupun sebagainya, sebab orang luar ni dia bercakap direct. Dia tak akan bercakap dengan sopan santunnya, kata-kata hiasan tiada ya. Terus cakap dengan lemah lembutnya, cakap kamu jangan begini terus. Ada orang duk sibuk touching, kan? Maka tidak boleh lah you all. Jadi persiapkan diri you all. Belum lagi masuk kepada hal family. Family pula ada budaya-budaya dia, kan you all. Jadi budaya-budaya baru yang you all pelajari banyak lah. Tapi bagi Mami sangat interesting. Saya tak boleh nak jawab lah sebab saya tak ada idea. Sebab jodoh saya tu saya tak mencari. Jodoh tu datang sendiri. Itulah cinta pertama saya dan insya-Allah hingga ke akhir hayat. Okay, soalan Tiara. Baby. Why you two baby? Okay, soalan ni Mami memang paling suka. Ramai juga orang kadang-kadang tanya ni dengan kita ni ya. Internet lah you all. Di mana lagi kita nak temu orang jauh-jauh, orang-orang luar? Ya. Kalau ada yang kawan-kawan nak kenalkan you all, bagus juga. Waktu kadang kalau kita terlalu mencari pun, kita mau dijodohkan dengan orang luar, kadang kita pun tidak akan dapat apa yang kita mau, kan? Jadi jodoh tuh di tangan Tuhan. Kalau ada jodoh adalah. Tapi kalau kita suka dengan orang luar, kita akan mencari lelaki yang berasal dari luar negara, di mana kita boleh cari mereka di internet, di tempat kerja mungkin, kan? Itu salah satu cara dia lah. Kita ni kalau kata kat dalam rumah tangga, kita selalu gaduh, kan? Biasalah. Bukannya kata everyday gaduh, tapi bila kata you all bergaduh, you all jangan lama-lama gaduh. Perut suami tu you all kena jaga. Makan dia. Masaklah sedap-sedap. Bekalkan dia. Nak pergi kerja bekal. Tapi yang bagusnya you all, Murad tak ada kacau Mami tidur ke pagi ke. Jangan kata bangun buatkan sarapan tak payah, dia yang buat. Ya. Itu yang penting dalam kebahagiaan rumah tangga ni. Sentiasa bertolak ansur. Sentiasa memahami. Bila mana suami you penat, bila mana suami you tak penat. InsyaAllah kebahagiaan rumah tangga itu berkekalan hingga ke jannah. Kena ada keberanian. Kena jangan sensitif. Kena jangan fikir ego nak kita punya side sahaja. Kita kena fikir apa yang terbaik untuk keluarga tersebut. Mengapa saya masih di Jerman lagi? Hati saya sebenarnya masih di Malaysia. Saya nak balik Malaysia. Tapi saya kena fikir secara logik. Saya tak boleh fikir untuk diri saya. Saya kena fikir untuk seluruh keluarga saya apa yang terbaik. Sikap bertoleransi, sikap hormat menghormati, care for each other, sangat-sangat important lah. Cara kita berbual, cara kita bercakap dengan suami kita, janganlah terlalu kasar. Kita kena memahami situasi mereka. Kita juga kena jangan macam menuduh, tiba-tiba menuduh. Kau keluar dengan perempuan lain kan tadi, macam tu. Tanpa berbincang ataupun bertanya, berbual baik-baik, bercakap baik-baik, jaga diri kita. Itu pun penting juga lah kita sendiri, kan.
kita kena juga lah jaga penampilan kita sendiri. Kalau kita misalnya tidak pandai jaga penampilan, suami kita pun akan lari kan, cari perempuan lain. Jadi penampilan itu pun sangat important juga. Macam Mami Zua juga cakap, jaga perut suami. Ini soalan best. Sebab ramai orang fikir macam, oh kau suami kau Mak Saleh kaya. Saya dah lah kahwin dengan Mak Saleh muda yang tak kerja ya. Saya kahwin masa tu Michael bukannya bekerja, study lagi. Tapi cuba kalau saya kahwin dengan orang Melayu yang study, mesti orang macam pandang panas serong. Tapi disebabkan saya kahwin dengan Michael tu Mak Saleh, dia pandang dia lain macam sikit. Tapi orang duk ingatkan kita orang ni ada duit. Padahal kita orang tak ada duit. Kita orang macam orang biasa. Sebab kita orang memang student. Student mana lah ada duit kan. Tapi orang terus macam fikir, alah kan duduk Jerman kan kaya. Sebab tengok mata wang kita tinggi, terus orang macam buat assumption tau. Terus judge macam, maknanya kau orang kaya. Tidak. Sama je orang putih, orang Melayu, orang India, Afrika. Manusia tetap manusia. Manusia ada je susah senang semua tu punya level. Ada juga orang kata macam bila kahwin lelaki yang berumur, dia lebih kaya. Kita itu confirm itu kaya. Orang putih yang kaya. Tak. Orang putih pun manusia juga. Ada je orang luar negara yang miskin. Yang orang kita sendiri lagi kaya daripada orang negara. Ada. So tak boleh nak cakap bila korang jumpa Mak Saleh berumur tu, rasa oh dia mesti kaya. Michael pun datang daripada keluarga yang biasa-biasa sahaja. Dia bukannya orang kaya, miskin sangat pun tidak. Actually orang miskin tak ada sangat lah dekat Germany ni, because orang yang tidak bekerja pun dapat support dari government. Susah nak cakap. Tapi dia tidaklah keluarga yang mendapat support daripada government. Diorang dua-dua, mak bapak diorang bekerja, tapi bekerja pekerjaan biasa sahaja. So diorang ni memang bukan orang kaya. Kami sebenarnya hidup daripada Michael zero, tak ada apa-apa, study lah, tak ada apa-apa kan, sampailah dia bekerja dan dapat career yang bagus. And Alhamdulillah sekarang ni kira consider dia career yang bagus lah kan, dapat menyara kami anak beranak. Dia datang dari keluarga yang okey-okey, tidak miskin dan sederhana lah. Tapi dia jenis yang suka bekerja keras. Dia tidak depend dengan dia punya family punya kekayaan saja. Tidak. Masa saya mula-mula kenal dia bukanlah orang yang berduit. Dia mau pergi dating dengan saya pun dia cakap, saya bilang, oke, kalau kau mau keluar kita pergi makan di restoran lah, restoran ini. Dia cakap, saya kena watching saya punya duit. Dia bilang, sebab saya bukannya banyak duit. Dia cakap macam itu dengan saya. Jadi saya cakap dengan dia, tak apalah, saya bayar untuk saya, kau bayar untuk kau. Macam itu juga saya cakap. Sebab banyak kan orang cakap kawin orang putih ni kaya, tapi tidak. Saya kenal Daniel, dia daripada zero, dia dari tiada apa-apa, sampailah sekarang nih build up dia punya bisnis. Dan dia boleh support saya dengan Ariana, dan saya tidak bekerja. Dan syukur Alhamdulillah, rezeki slowly. Tapi dia bukanlah orang kaya yang seperti yang orang kita selalu fikir, orang putih ni kaya, orang putih ni kaya. Dia tidak. Kita kena bekerja keras juga untuk mengubah kehidupan kita. Masa perkawinan kami pun, saya pun menggunakan duit saya juga. Kami share lah, bukan duit dia sahaja. Ini terpulang kepada orang kata rezeki masing-masing. Ada suami orang yang dia kahwin dengan orang luar, suaminya kaya raya. Ya Alhamdulillah. Ya, itu rezeki masing-masing. Tetapi tanpa usaha, rajin, bekerja, tiadalah segalanya. Sama je kalau orang tu kahwin dengan orang Malaysia juga. Dapat lelaki pemalas, maka macam mana nak kaya? Kahwin dengan foreigner, orang luar negara di Malaysia ataupun di mana-mana, dapat laki pemalas. Macam mana nak kaya? Jangan sebut perkataan kaya lah. Macam mana kalau dah pemalas? Jadi pemalas itu harus dibuang jauh. Jadi suami, you all nak cari suami yang bagus adalah yang rajin. Rajin berusaha, bertanggungjawab. InsyaAllah you all akan, orang kata, senanglah hidupnya tu. Jadi jangan juga pembohong di dalam rumah tangga ni. Kena sentiasa jujur dengan isteri. Barulah rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya depends penyayang tu daripada orang itu juga. Kadang ada juga orang putih ni dia tidak jenis penyayang sangat ataupun romantik. Dia tidak show dengan orang lain, dia show dengan kita sahaja.
Jadi depends juga dari mana dia orang datang. Macam misalnya dari Itali, dari Spanyol, dari Jerman. Tapi kalau dibandingkan dengan orang kita ini penyayang, cuma dia tidak tunjukkan. Macam orang luar nih, dia orang penyayang, dia orang akan tunjukkan. Jadi kita tahu. Tapi kalau orang kita, dia macam dia belikan emas, dia bawa pergi restoran makan gitu. Itu cara dia orang menunjukkan kasih sayang dia orang. Orang pasti saya tak ada pengalaman. Semua lelaki yang baik mestilah seorang yang penyayang, betul tak? Kalau lelaki tu boleh membuatkan isteri dan anak-anak dia bahagia, saya consider lelaki itu lelaki yang penyayang. Itulah bagaimana pendapat seorang wanita yang telah berkahwin campur menetap di luar negara. So, saya jawab ikhlas, ini pendapat saya. Of course, saya rasa maybe ada orang yang bertentangan dengan pendapat saya, but I hope you guys boleh terimalah sebab ini pendapat saya. Jangan kecam, okay? Saya pun akan respect juga if you guys against ataupun tidak suka dengan jawapan saya ini. Maklumlah kita ni rambut sama hitam tapi hati lain-lain kan. Okay, itu sahajalah soalan saya pada hari ini untuk Husna dengan Mami Zua, dan saya sendiri juga menjawab sesetengah soalan. Kami harap tanda tanya Anda terjawab dengan video ini, ataupun jika Anda ada soalan yang lebih, Anda boleh type komen, ataupun ada sesetengah pendapat kami yang tidak sependapat dengan Anda juga boleh komen di bawah. Tapi kita kan ada lain-lain pendapat dengan pengalaman. Ini adalah beransurkan pengalaman kami yang berkahwin campur dan menetap di luar negara sahaja. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Husna dan Mami Zua kerana tolong saya jawab soalan-soalan daripada netizen yang mau tahu mengenai perkawinan campur yang kita alami, terutamanya Malaysia dengan orang luar. Jadi Anda bolehlah dapat idea sikit-sikit kalau mau kawin dengan orang perkawinan campur tu macam mana dia punya budaya, perbezaan budaya dia. Jadi saya harap dengan video ini dapat membantu Anda ataupun Anda dapat mempelajari something. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa juga subscribe The Loopcast dan Mami Zua di Kanada punya channel. Jika Anda suka video ni, Anda boleh like, komen below. Dan terima kasih banyak. Bye. So, bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan channel update ini.